uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi diberikan kesempatan, diberikan umur untuk kita sama-sama terus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memperbaiki amalannya, yang sentiasa mengejar segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada di dalam satu keadaan yang baik, satu keadaan yang aman, bebas daripada segala perkara yang tidak baik. Walaupun di sana terdapat ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa akan turun kepada kita, tetapi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ujian yang Allah bagi kepada kita, segala mungkin malapetaka yang Allah timpakan kepada sebahagian daripada kita dan mungkin juga kita, na'udzubillah, itu adalah sebagai ujian daripada Allah SWT, mengharapkan kita mendapat keampunan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini kita masuk dalam bab tasyahud dalam salat, dalam bab bacaan yang dianjurkan di dalam Islam semasa kita duduk bertasyahud, duduk tahiyat, orang kata duduk tahiyat ataupun duduk tasyahud. Kalau orang belajar, orang biasa, orang awam dia kata duduk tahiyat, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Tapi kalau orang belajar kitab fiqh dia kata bab at-tasyahud, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Duduk sama ada selepas rakaat yang kedua ataupun selepas rakaat yang selepas rakaat kedua lah dalam kebanyakan solat. Kalau solat 3 rakaat, selepas rakaat kedua dan selepas rakaat ketiga. Solat yang 4 rakaat, selepas rakaat kedua dan selepas rakaat yang keempat. Maka alhamdulillah kita dah lepas membicarakan tentang bacaan-bacaan doa di dalam qunut, zikir-zikir ataupun frasa-frasa ayat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam qunut. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan yang baik, tetapi di sana ada juga terdapat perkara-perkara yang kita kena fikirkan dan kita kena cakna. Contohnya tentang penyakit-penyakit, wabak-wabak dan sebagainya yang mungkin menjadi satu punca kepada ketakutan kita. Maka kalau orang tanya sekarang ni, Ustaz boleh tak kita baca qunut? Boleh baca qunut, tak ada masalah. Ya Allah ya Tuhanku, dalam qunut tu nanti kita baca doa qunut, lepas tu kita doa juga semoga Allah hindarkan kita dari segala bala, segala penyakit yang berjangkit dan sebagainya. Sebab wabak-wabak ni sentiasa akan sentiasa ada, maka kita boleh qunut sebenarnya, tak ada masalah. Kita boleh qunut. Macam kita dah belajar sebelum ni, Nabi pun juga berqunut. Di antara sebabnya adalah disebabkan terbunuhnya para hufaz ataupun para pembaca Al-Quran, para hufaz di Telaga Ma'unah. Kalau mengikut dalam kitab ini, dia kata Al-Qurra, dia kata saya cerita sedikit supaya kita sentiasa menjadi orang yang sentiasa mengambil berat tentang orang lain, saudara mara kita dalam Islam, orang-orang yang berhampiran dengan kita dalam komuniti kita. Di kalangan mereka mungkin orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat yang memberi sumbangan kepada Islam. Diceritakan di dalam kitab Al-Futuhat, mereka ini qurra ini, para hufaz, para penghafaz Al-Quran ini, mereka ni 70 orang, sab'una rajulan. Mereka ni 70 orang daripada kalangan ahli suffah. Ahli suffah ni golongan yang sentiasa berada mulazamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata wattafaqquh fid din, dan mereka yang sentiasa bertafaqquh ataupun mempelajari ilmu agama ini dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Wa ma'a dzalika kanu rid'an lil muslimin idza nazalat bihim nazilah. Mereka ini sentiasa menjadi benteng kepada orang Islam bila orang Islam mendapat bala, mendapat tentangan, mendapat ujian, mendapat serangan daripada orang lain. Sebab apa? Sebab mereka ini liwusulihim ghayatun balighatun minasyaja'ah. Mereka ni berani sangat-sangat, mereka ni kuat, mereka ni tegar. Ini jenis-jenis orang ahlus suffah, para hufaz Al-Quran. Mereka ini mereka orang-orang Islam ini pada ketika itu mereka sama-sama membantu orang-orang ahlus suffah yang duduk mulazamah dengan Nabi ini, memberi makanan kepada mereka,
mereka ini membaca Al-Quran dan mereka solat belah malam. Dan Ahlus Suffah ini, mereka ni orang-orang miskin sebenarnya, qaumun fuqara ghuraba zuhad. Imam Ibn Hajar bagi tahu, dia kata mereka ni orang-orang fakir miskin, orang-orang yang mungkin kalau kita lihat pelik sikit, tetapi mereka ini zuhud. Mereka ini, kedudukan mereka ni, mungkin saya pernah cerita sebelum ni, mereka duduk dekat belakang-belakang Masjid Nabi, belah belakang itu, itulah tempat mereka. Itulah tempat mereka. Maka mereka ini sentiasa berada di Masjid Nabi, menelaah ilmu, membaca Al-Quran, solat di belah malam. Imam As-Sakhawi, dia tulis satu kitab khas menceritakan tentang Ahlus Suffah. Dia tulis satu kitab namanya Rujahanul Kaffah fi Bayani Ahli Suffah. Jadi mereka inilah sebenarnya yang terbunuh di kalangan orang-orang yang dibunuh di Telaga Ma'unah. Maka Nabi Muhammad SAW dalam beberapa ketika itu melakukan solat, dan dalam setiap solat dia membaca kunut yang dengan secara jahar. Maka kita boleh buat solat yang mempunyai kunut di rakaat akhir, untuk kita sama-sama sentiasa mendoakan diri kita dan juga orang-orang Islam di sekeliling kita, supaya kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalam bab tasyahud fi salah. Dia kata babut tasyahud fi salah, bab tasyahud ataupun tahiyat di dalam salat. Ya'lam anna as-salata in kanat rak'atayn fahazb ka-subh wan nawafil falaysa fiha illa tasyahudun wahidun. Ketahuilah, sesungguhnya solat yang hanya mempunyai 2 rakaat sahaja seperti subuh dan juga salat-salat nafilah, salat-salat sunat, maka falaisa fiha illa tasyahudun wahid. Tidaklah baginya kecuali satu saja tasyahud ataupun tahiyat. Okay, itulah tahiyat akhir. Dia tak ada tahiyat awal. Tasyahud awal tak ada. Wa in kana 3 raka'atin aw 4, kalaulah solat itu 3 rakaat ataupun 4 rakaat, fa fiha tasyahudan awwalun wa thanin. Padanya ada 2 tasyahud, yang pertama dan tasyahud yang kedua. Wa yutasawwaru fi haqqil masbuq 3 tasyahudat. Dan digambarkan kebarangkalian terjadi kepada orang-orang yang masbuk, orang-orang yang masuk masbuk lewat sikit kepada solat itu, 3 tasyahud boleh jadi 3 tasyahud bagi dia. Dalam solat maghrib ataupun isyak ataupun subuh ataupun zuhur ataupun asar. Dalam ketiga-tiga, kalau dalam 4 solat ini dia boleh jadi 3 tasyahud bagi orang yang masbuk. Okey, wa yutasawwar fi haqqihi fi salatil maghrib 4 tasyahudat. Kalau untuk salat maghrib, dia kadang-kadang dia boleh jadi 4 tasyahud. Ini kita tak pelik. Kalau ada orang dia semayang, dia masbuk dalam salat maghrib, dia dapat 4 kali tasyahud. Dia baca tasyahud 4 kali. Dia bukan nak suruh kita dapat masbuk dan tasyahud 4 kali. Tak. Tapi ulama' nak menceritakan bahawa boleh jadi dalam satu-satu solat itu 1 tasyahud, 3 tasyahud ataupun 4 tasyahud. 4 tasyahud hanya terjadi bagi orang-orang yang masbuk masuk ke dalam solat maghrib pada tasyahud yang kedua. Bila dia duduk dengan imam pada tasyahud yang kedua, lepas tu dia duduk dengan imam dalam tasyahud imam yang bukan tasyahud yang kedua, tasyahud yang pertama. Dia masuk dalam tasyahud yang pertama dengan imam, dan dia masuk tasyahud akhir dengan imam, dia baru dapat 1 rakaat, dan dia kena tasyahud awal pada rakaat yang kedua. Itu 3 tasyahud dah untuk dia, dan dia masuk dan dia habiskan solat dengan tasyahud yang kedua bagi dia, tapi tasyahud yang keempat bersama-sama dengan imam, tapi imam dah berhentilah masa tu. So dia buat contoh kat sini, dia kata misal ataupun contohnya, dia bersama-sama imam selepas rokok pada rakaat kedua imam. Fayutabi'ahu, dan dia pun ikut juga pada tasyahud awal dan sani, dan dalam tasyahud yang pertama dan kedua. Tapi dia kata dia tak dapat lagi dari solat itu kecuali rakaat pertama.
Jadi bila imam bagi salam, fa idza sallama al-imam, bila imam bagi salam, qama al-masbuq liya'ti bir-rak'atain al-baqiyatain. Bila imam bagi salam, dia pun bangun untuk lengkapkan lagi 2 rakaat. Dan dia pun dia solat raka'atan wa yatashahhad aqibaha, dan dia pun sambung satu rakaat lagi dan dia tasyahud untuk tasyahud pertama dia. Sebab itu baru rakaat yang kedua. Thumma yusalli thalithata wa yatashahhadu aqibaha. Kemudian dia bangun untuk rakaat yang ketiga dan dia pun tasyahud lagi sekali untuk dia punya tasyahud dalam solat dia, tasyahud yang keempat. Okey, tasyahud yang keempat. Boleh gambar ya? Boleh dapat kan? Sebenarnya siapa-siapa yang biasa pergi surau, masjid ataupun solat di belakang suami ke, anak lelaki ke apa ke dekat rumah, ataupun imam perempuan ke dekat rumah ke, dia akan dapat faham perkara ini, bahawa seorang yang masbuk boleh sampai kepada 4 tasyahud. Boleh sampai kepada 4 tasyahud. Lepas itu dia kata amma idza shalla nafilatan fanawa akthara min 4 raka'at bi annawa 100 raka'ah. Kalaulah seorang itu solat melakukan solat sunat dan berniat mengerjakan lebih daripada 4 rakaat, seperti dia niat nak semayang 100 rakaat, fal ikhtiyar ay yaqtasir fiha ala tasyahudain. Dia cukuplah untuk dia melakukan hanya 2 tasyahud walaupun 100 rakaat, maka yang benar adalah tidak lebih daripada 2 kali tasyahud dalam solat dia. Fa yusalli ma nawahu illa raka'atain wa yatashahhad. Maka solatnya dikerjakan sesuai dengan niatnya, kemudian bertasyahud pada rakaat ketiga dan akhir. Dia kena tasyahud pada rakaat yang ketiga dan akhir, kemudian berdiri dan mengerjakan 2 rakaat yang tertinggal, lalu melakukan tasyahud kedua dan mengucapkan salam. Ayyaghtasil fa yusalli ma nawahu illa raka'atain. Dia semayanglah banyak mana yang dia nak solat, kecuali 2 rakaat. Faham tak? Saya duk tengok balik terjemahan ni. Solat itu dikerjakan sesuai dengan niatnya, ikutlah dia nak niat berapa rakaat dia nak semayang. Pada rakaat yang ketiga daripada akhir. Yang ni yang saya tak berapa bersetuju dengan terjemahan ni, minta maaf lah. Boleh faham tak? Kalau tengok terjemahan tu, dia kata solatnya dikerjakan. Dia kata 88, disertai dengan baca surah pada setiap rakaat sebelum tasyahud pertama, baik hanya mengerjakan 2 tasyahud atau lebih. Apabila hanya mengerjakan 1 tasyahud, maka harus disertai dengan membaca surah di seluruh rakaat. Perkara ini disebut dalam kitab Rawdah. Tak apa. Yang pentingnya semayang sunat ialah semayang sunat ni sebenarnya 2 dan 4 itu biasa, tapi tidak ada larangan untuk, tidak ada tegahan untuk buat lebih daripada tu sekaligus, tetapi tidak mengikut sunnah. Tetapi ulama bagi tahu kata kalaulah seorang tu buat macam tu, nak buat macam tu, dia kata dekat sini, dia kata solatnya dikerjakan sesuai dengan niatnya. Macam kita kata tadi, walaupun dia niat nak semayang 100 rakaat ataupun 4 rakaat, dia kata kemudian bertasyahud pada rakaat ketiga daripada akhir. Saya tengok dekat sini tidak begitulah. Tidak begitu. Kita tengok dalam satu lagi kitab, kok ada, okey, dia kata amma idza shalla nafilatan fa nawa akthar min 4 raka'at walau nawa 100 raka'ah fal ikhtiyar okey, ay yaqtasira ala tasyahudain fa yusalli ma nawahu illa raka'atain wa yatashahhad. Maksud dekat sini, dalam teks yang kat sini, saya tak pasti siapa yang faham terjemahan tu. Kalau tasyahud pada rakaat ketiga daripada akhir, maksudnya wallahu alam. Yang saya senang sekali
mungkin terjemahan dia betul tapi saya susah nak faham. Mungkin jemaah boleh faham tetapi dia nak bagi tahu dekat sini kalau ikut teks asal dia kata fayusalli ma nawahu illa rak'atain wa yatashahhad. Dia solat je banyak mana yang dia nak solat mengikut niat dia kecuali bila dia dah tinggal 2 rakaat. Betul lah? Kecuali dia dah tinggal 2 rakaat. Maksudnya dia solat, katakanlah dia nak solat 10 rakaat straight. Selepas rakaat yang ke-8, dia kena duduk tasyahud awal. Faham tak? Dia kena duduk tasyahud awal. Thumma ya'ti birraka'atain. Kemudian dia sambung lagi 2 rakaat sebab dia niat nak semayang 10 rakaat. Jadi dia semayang 8 rakaat dan dia tasyahud awal. Kemudian dia tambah lagi 2 rakaat dan dia pun bertasyahud ats-tsani wa yusallim. Kemudian dia datangkan lagi dengan 2 rakaat dan dia pun bertasyahud yang kedua, tahiyat akhir dan dia bagi salam. Okey, boleh faham yang tu lah? Sebab itu teks asal, saya tengok terjemahan dia begitulah lebih kurang. Bertasyahud pada rakaat ketiga daripada akhir. Rakaat ketiga daripada akhir. Mungkin betul lah maksudnya rakaat ketiga daripada akhir. Maksudnya rakaat ketiga daripada akhir dan dia tasyahud awal, kemudian ditambah 2 rakaat lagi. Maksudnya rakaat pertama yang akhir, rakaat terakhir. Lepas tu dia bertasyahud. Betul lah juga kot. Mungkin betul lah terjemahan dia tu. Cuma saya mungkin slow sikit. Slow banyak kot mungkin. Na'udzubillah. Dan begitulah maksudnya kalau dia solat, niat solat 20 rakaat. Dia sembahyanglah 18 rakaat dan dia tasyahud awal dan dia tambah lagi 2 rakaat dan dia tasyahud sani dan bagi salam. Boleh faham Saya harap kita faham lah. InsyaAllah. Ada soalan tak? Solat 10 rakaat, rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat ke-10. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Rafizah. Saya tak kata terjemahan tu salah tetapi mungkin saya lambat sikit faham lah. Bila saya baca 2-3 kali dia kata pada rakaat ketiga yang akhir daripada akhir. Rakaat ketiga daripada akhir. Betul lah tu. Kalau rakaat ketiga daripada akhir, rakaat ke-8. Kalau rakaat ketiga daripada akhir 20 rakaat, rakaat ke-18. Kalau rakaat ketiga terakhir daripada 30 rakaat, 28. Macam itulah lebih kurang. Jadi dia tambah lagi 2 rakaat dan dia bagi salam. Betul lah tu terjemahan tu betul. Saya yang kurang lambat sikit nak faham. Okey. Dan kita sambung lagi insya-Allah. Kita sambung, dia kata qala jama'atun min ashabina la yajuzu ay yazida ala tasyahudain. Berkatalah sebahagian sekumpulan daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata la yajuzu ay yazida ala tasyahudain. Tidak boleh kita tambahkan lebih daripada 2 tasyahud. Sebab keadaan solat 2 tasyahud ini biasa, jadi 1 tasyahud pun ada, 3 tasyahud. Maksudnya kalau kita semayang bukan masbuk ni, bercakap tentang bukan masbuk. Tak ada riwayat-riwayat yang datang keadaan solatnya lebih daripada 2 tasyahud dalam solat-solat yang berlaku pada zaman Nabi. Pada zaman sahabat ke, tapi tak ada. Tidak ada riwayat begitu dan ulama kata, sebahagian sekumpulan ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata tak ada. Tak boleh tambah lebih daripada 2 tasyahud. Wala yajuzu ay yakuna baina tasyahud al-awwal wa tsani akthar min raka'atain. Dan juga tak boleh, yang pertama tak boleh ada 2 tasyahud, 3 tasyahud dan ke atas. Yang kedua, tidak boleh di antara tasyahud awal itu dan tasyahud tsani itu lebih daripada 2 rakaat. 1 rakaat boleh jadi pada solat maghrib, 1 rakaat boleh jadi pada solat witir kalau nak buat 3 rakaat, tapi ulama tak suggest untuk kita sembahyang witir 3 rakaat terus. Ini untuk ada tahiyat tasyahud yang pertama, membiasakan daripada solat maghrib. Boleh jadi selang dengan tasyahud awal dan tsani itu 1 rakaat dan boleh juga jadi 2 rakaat, tetapi tidak boleh lebih daripada 2 rakaat. Okey. Wa yajuzu ay yakuna bainahuma raka'atun wahidah. Boleh jadi di antara 2 tasyahud itu 1 rakaat. Fa in zada 'ala tasyahudain aw kana bainahuma akthar min raka'atain, kalaulah dia tambah
selepas di antara tasyahudain itu, kalaulah dia tambah, saya kena tengok baliklah terjemahan kat sini. Okey, dia kata kalau apabila berjumlah dua, lebih daripada dua tasyahud atau lebih daripada dua rakaat. Okey. Kalaulah seseorang itu melakukan lebih daripada dua tasyahud, yang pertama. Dan kalaulah seseorang itu melakukan lebih daripada dua rakaat di antara dua tasyahud itu, maka batalat salatuhu. Maka batallah solat dia berdasarkan pendapat sekumpulan ulama di dalam mazhab Syafi'i. Okey. Wa qala akharun, tetapi berkata sebahagian yang lain, berkata pula sebahagian yang lain, yajuzu ay yatashahhad fi kulli raka'atin, boleh untuk bertasyahud pada setiap rakaat. Wal asah jawazuhu fi kulli raka'atain la fi kulli raka'atin. Wallahu alam. Dan yang paling sahih adalah boleh untuk kita bertasyahud untuk setiap rakaat, tetapi tidak setiap rakaat, dua rakaat tetapi tidak setiap rakaat. Boleh faham ke ayat dalam perenggan yang ni? Dia kata ada pendapat sebahagian daripada ulama, sekumpulan lain dalam mazhab Syafi'i, dia kata boleh bertasyahud setiap rakaat. Boleh tasyahud setiap rakaat. Tetapi dia kata yang paling sahih, dia kata boleh bertasyahud dalam setiap dua rakaat, tidak pada setiap rakaat. Maksudnya kalau seorang itu solat 10 rakaat, dia boleh, pendapat yang pertama, pendapat yang sebahagian tadi dia kata boleh setiap rakaat itu boleh tasyahud, tapi dia kata paling sahih, Imam Nawawi kata paling asah, dia kata boleh buat tasyahud dalam setiap rakaatain. Maksudnya dalam solat yang 10 rakaat dia ada 5 tasyahud, tetapi dia tak boleh ada 10 tasyahud. Itu pendapat yang paling sahih lah, itu pendapat yang paling sahih. Maknanya kalau contoh solat 10 rakaat, tasyahud awal pada rakaat ke-9, tasyahud akhir pada rakaat 10, boleh juga ya Ustaz. Kalau ikut dekat sini dia tak bagi, kalau ikut pendapat yang tadi boleh. Kalau ikut pendapat yang paling sahih tak adalah, maksudnya setiap 2 rakaat dia tasyahud. Kalau buat tu mungkinlah orang tu mengikut salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i itulah, tetapi dia bagi tahu kat sini, Imam Nawawi bagi tahu wal asah, yang paling sahih dia kata tasyahud pada setiap 2 rakaat. Tasyahud pada setiap 2 rakaat. Boleh Wa'lam anna at-tashahhud al-akhir wajibun 'inda Syafi'i wa Ahmad wa aktsaril ulama. Ketahuilah bahawa tasyahud akhir wajib di sisi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan majoriti pendapat ulama. Dan sunat di sisi mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Ini kita macam tak ada tasyahud akhir. Maksudnya dia adalah sunat. Dia hukum dia sunat bagi mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki. Wa amma tasyahud awal, ada pun tasyahud ataupun tahiyat awal fasunnatun 'inda Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wal aktsarin. Maka tasyahud awal adalah sunat di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wal aktsarin, dan juga sebahagian besar ulama-ulama. Wa wajib 'inda Ahmad, dan wajib di sisi Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan kalaulah seseorang itu meninggalkan tasyahud awal di sisi Imam Syafi'i, sahhat salatuhu, sah salat dia, walakin yasjudu lis-sahwi sawa'un tarakahu 'amdan aw sahwan. Dia kena sujud sahwi lah. Salat dia sah tapi dia kena sujud sahwi kalau dia tinggal tahiyat awal itu, sama ada secara sengaja ataupun secara terlupa. Wallahu alam. Wallahu alam. Setakat itu kita bercakap tentang tasyahud, keadaan-keadaan jumlah tasyahud dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada lafaz.
pada menyatakan lafaz-lafaz tasyahud dan lafaz-lafaz yang sabit tentang tasyahud. Dia kata amma lafzu tasyahud fa thabata fihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha tasyahudat. Mengikut Imam Nawawi, dia kata ada pun lafaz tasyahud yang sabit datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 tasyahud. Ada 3 tasyahud. Yang pertama, dia kata ahaduha riwayatu Ibnu Mas'ud. Yang pertama adalah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia lafaznya? Lafaznya adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Lain daripada yang kita bacalah, tapi ni riwayat Ibnu Mas'ud. Wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam 2 sahih mereka. Ini bacaan yang pertama. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Bukhari keluarkan, Imam Muslim keluarkan, Imam Abu Daud keluarkan dalam kitab salat, dan juga Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Imam Hakim Al-Mustad, Imam Hakim An-Nasaburi dalam kitab Al-Mustadrak. At-tahiyyat makna dia salam, kesejahteraan, memberi kesejahteraan. Dan juga ada yang mengatakan bahawa makna at-tahiyyat itu makna kerajaan yang mempunyai kekal dan kebesaran dan sebagainya. Tapi itu kalau at-tahiyyat lillah, sebab kita baca sini at-tahiyyatu lillah. Apa maksud at-tahiyyat? Kalau kita tak bagi salam, maknanya adalah bagi salam. Tapi bagi Allah SWT, at-tahiyyatu lillah bagi Allah SWT ini, ada ulama mengatakan bahawa maknanya membawa juga makna kerajaan, membawa makna kekalnya Allah SWT, membawa makna besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Lillah, ulama kata nak menceritakan, nak memberi peringatan kepada kita bahawa kita kena ikhlas buat ibadat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara intipati tahiyat yang kita sebenarnya bila kita baca tahiyat kita kena faham at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, dan selawat dan segala kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu kalimat-kalimat yang baik, iaitu zikrullah taala. Ini ada antara tafsiran para ulama lah. Ada juga yang mengatakan at-tayyibatu, apa dia makna tayyibat itu? Tayyibat itu adalah perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan dan gambaran-gambaran yang baik-baik. Itu yang kita doakan di dalam tahiyat, di dalam tasyahud. Al-thani riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua, lafaz yang kedua adalah datang daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lafaznya? Lafaznya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini macam yang kita baca. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekejap. Saya nak tengok kalau ada perkara yang kita perlu sentuh daripada footnote ini. Okey, tak apa, panjang. Okey. Jadi bacaannya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab dia, kitab Sahih Muslim. Okey.
Jadi kita yang kita duk baca hari-hari, kalau kita punya amalan ini adalah pilihan dengan terhadap riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab salat, di dalam kitab dia, kitab sahih, juga Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi dan juga Imam An-Nasai. Jadi kita lihat dekat sini, kita dapat pastikan bahawa bacaan kita dalam yang biasa diajarkan di sekolah, diajarkan dan dibacakan dekat Malaysia ni lah secara keseluruhannya, lebih maksudnya majoritinya baca tahiyat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ketiga diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Kita ada Ibn Mas'ud, kita ada riwayat Ibnu Abbas, kita ada riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi kalau orang tanya ataupun kita sendiri kita nak buat amalan-amalan di dalam tasyahud ni, kita boleh pilih. Hari ni aku nak ikut Ibnu Abbas, hari ni aku nak ikut aku nak ikut Ibnu Mas'ud. Bukan kita ikut Ibnu Mas'ud, maksudnya Ibnu Mas'ud punya riwayat, Hari ni aku nak ikut riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Maka dia ada banyak warna-warna tasyahud di dalam solat kita tu. Semoga kita mendapat keberkatan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau ikut riwayat Abu Musa Al-Ash'ari ni, dia baca mana? At-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah. At-tahiyyatu tayyibatu At-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi abduhu wa rasuluh dia sama macam riwayat Ibnu Mas'ud. Okey, tetapi dia beza sikit dekat sini permulaan dia. Assalamu alayka at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah. Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Mengikut Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah was salawatu wat tayyibat. Jadi kita tengok dekat sini banyak, ada 3 lah yang diriwayatkan dekat sini, ada 3, walaupun dekat sana ada lagi riwayat-riwayat yang lain, tapi ini yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi. Ada juga riwayat-riwayat yang kita akan jumpa nanti dhaif, tetapi lebih kurang dengan riwayat yang datang kepada kita dalam riwayat yang sahih, jadi dia jadi penyokong, maka boleh diamalkan sebab dia mendapat sokongan daripada hadis-hadis lain yang sahih. Tetapi dalam bab ibadat ini, ulama dia tak suggest dan dia tak izinkan ataupun dia tidak menasihatkan kita untuk mengambil nas di dalam riwayat yang dhaif. Kita boleh guna nas dalam riwayat yang sahih, walaupun nas tu sedikit sebanyak ada beza-beza sikit perkataan dalam riwayat yang lain, tetapi tak boleh ambil yang tu. Sebab bacaan di dalam solat. Kalau dalam bab-bab amalan macam zikir-zikir kita di luar sana, walaupun ada riwayat yang dhaif, tetapi datang penyokong yang lain untuk menguatkan dia, okey, tak ada masalah. Tapi di dalam bacaan dalam solat, maka kita pilih je salah satu daripada 3 ni pun dah cukup banyak dah. Tak tahulah kita mampu buat ke tak. Balik-balik ulang, mungkin kita ulang bacaan yang sama saja yang kita buat hari-hari selama ni. Dan itulah kita minta pertolongan dan bantuan daripada Allah Ta'ala supaya bagi kita kekuatan dan kelapangan untuk kita mengamalkan lebih banyak lagi bentuk-bentuk tasyahud, bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Kalau tengok kat sini, riwayat Abu Musa ini Al-Ash'ari ini diriwayatkan dalam kitab Muslim, Abu Daud dan juga Nasai. Okey, selepas itu kita masuk kepada tasyahud. Tadi dia bagi tahu ada 3, tapi dia buat mari lebih lagi. Imam An-Nawawi dia buat mari lagi satu riwayat. Betul tak? Tadi dia bagi tahu tadi ada 3 riwayat. Dia bagi tahu tadi, betul tak? Dia bagi tahu tadi ada 3 riwayat. Kita dah baca dah 3 riwayat. Pada awal tadi dia kata 3 riwayat, 3 tasyahudat. Pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga Abu Musa Al-Ash'ari. Kan? Abu Musa Al-Ash'ari. Tetapi dia buat mari lagi. Dia kata warawaina fi sunan al-Baihaqi bi isnadin jayyid anil Qasim qala allamatni Aisyah radhiyallahu anha.
telah datang, telah kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik daripada Al-Qasim. Dia kata telah mengajarkan, maksudnya Aisyah telah mengajarkan kepadaku tentang tasyahud lah. Aisyah kata hadza tasyahudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata inilah tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? At-tahiyyat was-salawat wat-tayyibat. At-tahiyyat, saya nak compare, ada tak yang sama? Dalam riwayat Al-Baihaqi ni lah. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat. Okey, sama macam Ibnu Mas'ud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia tak ada al-mubarakat, dia tak ada al-mubarakat macam dalam Ibnu Abbas. Okey. Tapi bacaan dia yang kedua itu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sama saja macam yang tiga riwayat yang lain. Lepas tu Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dia ni lebih kurang campuran daripada lafaz Ibnu Mas'ud dan juga dia sebenarnya dia sama lebih kurang macam lafaz Ibnu Mas'ud. Cumanya nak bagi tahu dekat sini, dia kata kalau tengok dalam takhrij hadis riwayat yang mengikut jalur ni dia kata dhaif. Kalau ikut dalam kitab Lawami', dalam Ibn Hajar juga sendiri dia bagi tahu tentang ada satu dua perkara tentang sanad dia Muhammad bin Saleh, dia kata mukhtalaf. Mukhtalaf ni ulama-ulama hadis berselisih pendapat tentang kesiqahan ataupun siqahnya perawi yang namanya Muhammad bin Saleh ni. Jadi kategori hadis ni dia dhaif lah, walaupun Imam Nawawi dia kata dia meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Jadi riwayat yang keempat yang dibawakan ni dia ada sedikit isu dekat perawi dia, tetapi dia punya lafaz lebih kurang dengan lafaz Ibnu Mas'ud. Maka kalau kita nak guna riwayat bacaan lafaz Ibnu Mas'ud ini, kita kata kita ikut riwayat Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam Sahih Bukhari, bukan seperti mana yang terdapat dalam Sunan Al-Baihaqi. Tapi tak apalah, ini benda khilaf sikit sangat khilaf dia. Cumanya bagi orang-orang akademik, orang-orang yang buat kajian ilmiah, dia bagi tahulah kenapa benda tu berlaku dan sebagainya. Okey, lepas tu kita teruskan lagi dengan riwayat. Dia kata wa fi hadza faidatun hasanatun. Padanya dia kata dalam ini terdapat nilai positif, iaitu bahawa tasyahud baginda sama lafaznya dengan tasyahud kita. Maksudnya apa yang Nabi baca, sedangkan dalam tasyahud itu adalah Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam, mengucapkan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah macam kita mengucapkan kepada dia dan dia duduk dekat depan kita, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam ke atas kamu. Tetapi kalau kita tengok kat sini, dia kata Nabi pun baca benda yang sama juga. Nabi baca benda yang sama juga. Maksudnya seolah-olah Nabi bercakap dengan diri dia. Bila cerita tasyahud dia kata Nabi bertasyahud seperti mana lafaz tasyahud kita. Dia tak baca Assalamu alayya. Dia tak baca salam sejahtera ke atas aku sebab dia tu Nabi. Dia tak baca macam tu. Tapi dia baca sama macam kita baca. Jadi nak cerita dalam bab bacaan-bacaan di dalam solat ini, dia bukan ikut hukum akal. Benda ni Allah dah bagi secara wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah dia tu Nabi masa tu dan dia perlu mengucapkan satu ayat dalam bentuk yang macam kalau kita tengok kata macam tak logik lah awak bercakap dengan diri awak sendiri. Tidak. Dia bukan isu logik tak logik dalam bab ibadat, tetapi mesti buat bagaimana yang Allah suruh kita buat. Maka Nabi pun mendapat wahyu begitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengajarkan perkara yang betul yang begitulah kepada umat Islam supaya kita bertasyahud begitu dan Nabi pun bertasyahud begitu juga. Tidak ada riwayat yang Nabi bertasyahud lain daripada tasyahud kita yang kita baca selalu tu dan juga dua riwayat lain tadilah. Okey. Lepas tu dia kata, saya tengok sikit soalan kalau ada.
Alhamdulillah tak ada soalan. Saya suka, bukan suka tak ada soalan tu, tapi sekurang-kurangnya kita faham. Alhamdulillah, moga kita diberi kefahaman yang lebih baik lagi insya-Allah. Lepas tu Imam Nawawi dia kata wa rawaina fi Muwatta Malik, kami meriwayatkan di dalam kitab Muwatta Imam Malik dan Sunan Al-Baihaqi, dan juga dalam Sunan Al-Baihaqi wa ghairihima, dan kitab-kitab lain selain daripada Sunan Al-Baihaqi dan Muwatta, bil asanid as-sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih juga, an Abdurrahman bin Abdul Qari, daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari dengan tasydid ya tu, dia bukan Abdul Qari saja, Abdul Qari, annahu sami'a Umar Al-Khattab, dan dia mendengar Umar Al-Khattab anhu wa huwa 'ala al-mimbar, dan dia di atas mimbar. Umar di atas mimbar, wa huwa yu'allimu an-nas at-tashahhud wa yaqul, dan Umar mengajarkan tasyahud dan dia pun mengajarkan dengan lafaz ini. Lafaznya apa? Lafaz yang Umar mengajar tasyahud dan dia duduk di atas mimbar. Umar mengajar tasyahud dan dia duduk di atas mimbar. Maksudnya duduk tempat tinggi sikit lah. Sebab dia nak mengajar, mungkin nak tengok orang lain dan sebagainya. Bukan membesarkan diri dan meninggikan diri, tetapi dia tak ada tempat-tempat macam kita mungkin perlu kepada tinggi sikit. Nabi Muhammad SAW pun bila dia diarahkan untuk berdakwah secara terang-terang, dia pun terus tak ada fikir, tak ada tanya itu ini, terus dia bila Allah bagi arahan, dia terus naik ke atas bukit Safa, atas sikit. Safa dia bukan gunung tetapi tinggi sikit untuk dia bercakap. Bukanlah menggambarkan seseorang yang bercakap itu berada di tempat tinggi itu sebagai takabur dan sebagainya, tetapi mengambil keadaan dan situasi supaya keadaan itu boleh didengari segala apa yang nak disampaikan. Jadi Umar di atas mimbar dia mengajarkan tasyahud ini mengikut riwayat daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari inilah dalam Muwatta dan Sunan Al-Baihaqi dan beberapa kitab lain ini. Apa yang dia ajar? Dia kata at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita tengok kat sini, kebanyakan perbezaan lafaz ini datang pada awal-awal dan juga akhir. Sama ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah seperti mana riwayat Ibn Abbas, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh seperti mana riwayat Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Ibn Mas'ud. Pada awal itu ada at-tahiyyatus salawatut tayyibat, at-tahiyyatu lillah wat tayyibatul wat tayyibat. Lepas tu apa dia tadi? At-tayyibat as-salawatu lillah. Lepas tu yang atas tadi as-salawat was-salawatut tayyibat, banyak. Lepas tu dia kata at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah. Lepas tu at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Macam kita baca banyaklah. Nanti masing-masing boleh refer wassalawatu wat tayyibat. Masing-masing boleh refer. Kalau kita tengok kat sini setakat yang datang dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta dan Baihaqi ini, kita tengok perbezaan yang banyaknya datang pada awal-awal dan juga datang pada akhir-akhir lafaz tasyahud kita, Jadi kita boleh pilihlah mana-mana. Kalau tengok dekat sini, saya cek betul-betul riwayat ini. Kalau tengok Muwatta Imam Malik, Sunan Al-Baihaqi, dia kata okey. Kalau tengok dalam kitab Lawami', dia bagi klasifikasi hadis ini sahih. Dalam Muwatta jarang nak jumpa. Muwatta ni ke majoriti, walaupun ada satu dua hadis yang dibicarakan, tetapi Muwatta merupakan kitab yang menghimpunkan hadis-hadis sahih lah. Juga selain daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Itu sebab kalau tengok di belah-belah Andalus, mereka mengutamakan Muwatta Imam Malik ini. Bukan isu ta'assub, tetapi selepas ulama-ulama menilai betul-betul kitab Muwatta, memang kitab Muwatta ini antara kitab yang autentik dan banyak sahih berbanding dengan kitab-kitab hadis yang lain. Jadi dia juga dimasukkan di dalam bilangan Sunan Tis'ah, contohnya Sunan yang 9, selain daripada Sunan Sittah, Sunan yang 6. Maka ini perbahasan-bahasan di kalangan ulama hadis. Maka sahih dikeluarkan Imam Malik dalam Muwatta
dan daripada jalannya Asy-Syafi'i dalam risalah. Imam Syafi'i. Hadis ini, itu sebabnya kalau kita tengok kat sini kan, kita tak ikut lafaz ini. Kita ikut lafaz dalam sahih Muslim yang seperti mana dalam diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas. Tetapi kalau kita tengok kat sini, Imam Syafi'i memasukkan lafaz yang diajarkan oleh Umar Al-Khattab di atas mimbar ini di dalam kitab dia Ar-Risalah. Jadi alhamdulillah, inilah ilmu-ilmu yang banyak yang kita pelajari. Semoga dia membantu kita memperbaiki amalan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wal Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Dan ada juga perbahasan tentang hukum-hukum hadis yang lain, tetapi kita tak nak bincang itu secara panjang. Yang pentingnya hadis ini sahih dan boleh juga. Wali Imam Nawawi bagi tahu kata ada 3 bacaan. Tetapi bila kita baca lagi, dia buat mari dengan banyak lagi bacaan. Jadi siapa yang nak baca dengan lafaz yang Umar ajar di atas mimbar ini, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah boleh. Ini kita ada dalil, kita buat, tak ada masalah. Lepas tu ada lagi, banyak lagi ni riwayat yang datang ni. Okey, apa riwayat yang lain? Dia kata wa rawaina fil muwatta wa sunan al-baihaqi wa ghairihima bi isnadin sahih an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul idza tashahhadat. Dan kami juga meriwayatkan dalam kitab muwatta dan juga sunan al-baihaqi dan juga daripada kejap, dari Sunan Al-Baihaqi dan juga dengan sanad yang sahih daripada Malik dan Nafi' kan, daripada Ibn Umar. Kejap, saya silap baca. Kejap, saya nak tengok. Okey, saya silap baca tadi. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Muwatta. Kalau tengok dekat kitab Al-Hidayah, kita tengok, saya takut terlepas. Fi tasyahud marfu' Sunan Al-Baihaqi Ibn Umar. Saya balik baca dekat kitab Arab ni, yang dekat dalam kitab Hidayah ni dekat mana? Suraji. Dalam kitab Al-Hidayah muka surat 128, Ustaz. Surat 128, hadis yang ke Hadis yang ke 165. Betul? 165. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Muwatta, saya minta maaf Kami meriwayatkan di dalam dalam Muwatta dan Sunan Al-Baihaqi dan selain daripada keduanya, maksudnya kitab-kitab lain ada juga dengan sanad yang sahih juga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Aisyah dia baca semasa tasyahud dia baca semasa tasyahud dia apa dia? At-tahiyyatut tayyibat. At-tahiyyatut tayyibat, as-salawatuz zakiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau kita tengok dekat sini apa beza dia? Aisyah meletakkan tasyahud itu selepas tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi itu duduk di last sekali. Nampak dia beza dia dekat situ. Beza dia dekat situ. Kalau tengok kat sini riwayat dia pun tidak ada masalah. Kalau tengok kat sini tidak ada masalah. Sahih juga. Okey. Dan ada riwayat lain lagi. Dia kata at-tahiyyat. Dia kata wa fi riwayatin anha fi hadhihi kitab, dan daripada dia juga riwayat daripada Aisyah juga dalam kitab-kitab ini bacaannya adalah at-tahiyyatus salawatut tayyibatuz zakiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nampak ada tambah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu dia sambung lagi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Riwayat ini, dua riwayat daripada Aisyah ini dikategorikan sahih selepas ditakhrijkan oleh para ulama dan dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga Al-Baihaqi, dan hukumnya mauquf hukman, marfu' hukman,
dari segi hukumnya marfu' dan kategorinya adalah sahih. Kategorinya adalah sahih. Jadi boleh tak guna lafaz ini? Banyak lafaz yang kita belajar hari ini, dan boleh juga. Kalau ada lafaz yang tidak boleh digunakan, saya akan bagi tahu. Tapi seluruh lafaz-lafaz yang kita telusuri di dalam kitab Al-Azkar, di dalam bab ini, setakat ini boleh digunakan di dalam tahiyat kita. Okey? Boleh digunakan dalam tahiyat kita. Wa rawaina fi Muwatta' wa Sunan Al-Baihaqi aidan bil isnad sahih. Dan kami meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta' juga dan Sunan Al-Baihaqi, dan juga Sunan Al-Baihaqi daripada Nafi'. Yang ni daripada Nafi'. Ini daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Daripada Nafi' dan daripada Ibnu Umar, annahu kana yatashahhad. Daripada Nafi' dia tengok Ibnu Umar ini dia biasa bertasyahud. Dia bertasyahud dengan mengatakan, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim lillahi salawatu lillahi zakiyatu lillah. Jadi ini lafaz yang kita rasa ganjil lah. Lafaz yang kita rasa ganjil lah sebab kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar. Lafaznya apa? Bismillahirrahmanirrahim lillahi wa bismillahirrahmanirrahim lillahi salawatu lillahi zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syahidtu an la ilaha illallah. Syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu alam. Ini pun ada riwayat juga. Dan kalau ikut klasifikasi hadis ini sahih juga, dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' dan Imam Al-Baihaqi juga dalam Sunan Al-Kubra. Dan kalau kita tengok banyak lafaz-lafaz tasyahud yang kita ada pilihan dan alternatif untuk buat. Kita ada pilihan alternatif untuk kita buat. Maka kita boleh pilih mana-mana satulah. Fahadhihi anwa'un minat tasyahud. Dan inilah riwayat-riwayat jenis-jenis yang terdapat di dalam riwayat-riwayat tentang tasyahud. Dan Imam Al-Baihaqi dia kata apa? Dia kata yang ada daripada Rasulullah SAW, yang sabit daripada Rasulullah SAW, salah satu ahadith. Yang ni kita kena bezakan lah. Kita kena bezakan. Yang riwayat-riwayat yang lain datang tu ada yang Umar ajar, ada yang Aisyah ajar. Tetapi yang Imam Nawawi nak maksudkan datang daripada Nabi itu, maksudnya Nabi ajarkan betul kepada Ibn Abbas, Nabi ajarkan betul kepada Ibn Mas'ud, Nabi ajarkan betul kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Dia kata wa thabit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ahadis. Yang sabitnya adalah 3 hadis. Hadis Ibn Mas'ud, hadis Ibn Abbas dan hadis Abu Musa. Ini adalah perkataan Al-Baihaqi. Hadza kalam Al-Baihaqi wa qala ghairuhu. Berkatalah orang lain, ulama lain, salasatu sahihatun wa asahhuha hadis Ibn Mas'ud. Ada yang ulama lain mengatakan bahawa 3 ini adalah sahih, tapi yang paling sahih adalah hadis Ibn Mas'ud. Jadi perbahasan ini perbahasan tingkatan-tingkatan klasifikasi hadis lah. Okey. Kalau kita nak membincangkan akan jadi panjang lah, sebab kalau belajar ilmu hadis adalah berkaitan dengan perawi itu berada ke tidak dalam keadaan suasana itu, perawi itu baca, Nabi tentukan betul ke tidak, recognize betul ke tidak, setuju atau tidak, ataupun Nabi sendiri mendapat wahyu dan dia ajar kepada para sahabat. Maka tingkatan-tingkatan kategori hadis ini ada perbezaannya di sisi ulama-ulama hadis untuk meletakkan keafdalan ataupun kelebihan, keutamaan untuk diamalkan. Wa'alam annahu yajuzu tashahhud bi ayyi tashahhudin sya'a min hadhihi al-madhkurat. Ketahuilah, Imam Nawawi kata ketahuilah bahawa boleh untuk kita pilih, untuk kita baca apa-apa je tasyahud seperti daripada lafaz-lafaz tasyahud yang kita dah sebut sebelum ni. Wa hakadha nassa alaihi Imamun Syafi'i wa ghairuhu minal ulama. Itulah yang seperti mana disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i, dan juga imam-imam lain dalam kalangan para ulama radhiyallahu anhum. Wa afdaluha 'inda Syafi'i hadits Ibn Abbas. Tadi asahuha
hadis Ibn Mas'ud itu kalam ulama-ulama lain. Imam Nawawi bawa je lah, tapi dia kata kat sini, dia kata yang paling utama, yang paling bagus di sisi Imam Syafi'i adalah hadis Ibn Abbas sebab ada tambahan bagi dia lafaz mubarakat. Imam Syafi'i memilih benda tu sebab dalam tu ada lafaz mubarakat. Imam Syafi'i kata dan imam lain juga kata walikaunil amr fiha ala si'ah wat takhyir ikhtalafat ashabur ruwat. Jadi disebabkan banyaknya keluasan untuk kita memilih lafaz-lafaz tasyahud ini, lafaz-lafaz tasyahud itu dengan sendirinya menjadi berbeza-beza di kalangan pengamal-pengamal bacaan-bacaan tasyahud di dalam solat-solat di kalangan para ulama dan juga para orang Islam ini. Jadi lafaz yang kita tengok tadi banyak, maka kita boleh pilih je mana salah satu, dan kalau kita dengar orang lain baca lain sikit daripada kita, kita tengok ada tak termasuk di dalam riwayat-riwayat yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita menambahkan ilmu kita, menambahkan keyakinan kita supaya kita mendapat perbaiki amalan-amalan kita di dalam solat. Ustaz, kejap. Okey. Ustaz, dari banyak-banyak tasyahud, apa hikmah kita di sebelah sini diajar pilih dengan tasyahud akhir 60? Itulah. Saya tak sempat nak tengok soalan Nik Sum ni tadi, ni baru tengok dan jawapannya kita baru sebut tadi. Jawapannya kita baru sebut tadi. Apa dia justifikasi Imam Syafi'i? Kalau ikut imam lain dia kata hadis Ibn Mas'ud. Kan? Dia kata hadis Ibn Mas'ud. Kalau ikut imam lain, hadis Ibn Mas'ud yang paling sahih. Yang ketiga yang lain tu sahih, yang riwayat-riwayat lain juga sahih. Tapi di sisi itu dia kata tadi hakadha nassa alaihi Imam Syafi'i, tapi di sisi imam kami Asy-Syafi'i dan imam-imam lain juga, afdalnya di sisi Imam Syafi'i adalah hadis Ibn Abbas. Itu sebab kita dekat Malaysia ini diajarkan dengan lafaz at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Sebab apa? Sebab dia kata Imam Syafi'i dia punya justifikasi adalah li ziyadatil lati fihi min lafzil mubarakat. Sebab dalam kalangan, bukan Imam Syafi'i tak terima riwayat Ibn Abu Musa al-Asy'ari, bukan tidak terima riwayat Ibn Mas'ud, tetapi dia melihat riwayat Ibn Mas'ud macam ni, Abu Musa al-Asy'ari macam ni, tiba-tiba dekat riwayat Ibn Abbas sahih juga ada lafaz mubarakat. Jadi disebabkan ada tambahan itu di dalam hadis yang sahih, jadi Imam Syafi'i memilih lafaz itu untuk diajarkan, untuk dipilih dalam bacaan-bacaan dia. Jadi itulah diajarkan kepada kita. Itulah diajarkan kepada kita. Dan Imam Syafi'i dia bagi tahu, dia kata sebab banyaknya keluasan dan pilihan dalam bab tahiyat ini, maka ikhtalafat alfazur ruwat, maka berbezalah riwayat-riwayat para perawi hadis. Kadang kalau kita tengok para sahabat sendiri, Aisyah sendiri ada riwayat-riwayat, ada lafaz-lafaz yang berbeza. Maka ulama-ulama bersepakat mengatakan bahawa para sahabat ini adil, maka riwayat mereka datang pada mereka juga sahih, boleh diguna pakai. Dan Aisyah juga adalah, kita faham bahawa Aisyah selalu duduk dengan Nabi di dalam rumah, maka impossible Aisyah akan baca satu cara bacaan yang tidak mendapat persetujuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap saya dapat menjawab soalan Puan Isum tu kan. Okey. Di sebelah sini memang diajarkan dengan hadis 160. 160 tu maksudnya hadis riwayat Ibnu Abbas ya. Yang kita amalkan itu kira yang paling terbaik lah Ustaz. Yang paling terbaik di sisi Puan Intan, yang paling terbaik di sisi Imam Syafi'i, tetapi di sisi imam-imam lain mereka berpendapat berdasarkan cara kaedah pengklasifikasian hadis, jadi mereka mengambil pendapat Ibnu Abbas, mengambil pendapat Ibn Mas'ud. Tetapi di sisi Imam Syafi'i disebabkan ada tambahan al-mubarakat itu, Imam Syafi'i kata yang ini lebih baiklah. Itu di sisi Imam Syafi'i. Maka baik di sisi Imam Syafi'i mungkin tak sama baik, lebih baik di sisi di sisi imam-imam lain dalam mazhab. Masing-masing ada justifikasi sendiri. Maka kita alhamdulillah khilaf di kalangan para ulama ini rahmat kepada kita, kita pilih yang mana ada untuk kita amalkan. Jadi kita sekarang bila kita belajar Al-Azkar ni, kita fahamlah kenapa dekat Malaysia Nusantara ni kita membaca dengan lafaz
riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahidun. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. kita berhenti dekat 130 Ustaz ya? Ha?